Assalamualaikum. Mula-mula sebenarnya nak ajak apa buat 3D kan, 3D untuk pemodelan ni, tapi bila kita tengok sebab dia guna Precision Blender, jadi macam payah sikit lah kan. Jadi kita cuba tengok dekat pentaksiran. Cina tengok pentaksiran. Okay, dia kata masihkah animasi? Jom. Animasi dah. Maksudnya ni dah form 3 dah. Ni dah tingkatan. Okay. Menghasilkan pemodelan grafik 3D. Anda dikendaki melaksanakan tugasan seperti berikut. Membina objek 3D menggunakan kaedah pemodelan, menyunting objek 3D, meletakkan tekstur, meletakkan cahaya, meletakkan kamera, membuat proses rendering dan disimpan untuk dengan format yang betul. Kemudian hasil kerja dicetak. Okay, yang tu yang kena buat lah. Kita tengok kat sini. Nombor 1. Membina objek 3D menggunakan kaedah pemodelan. Maksudnya kat sini, bila kita buka 3D Max lah. Ada tak 3D Max? 3D Max 8. Kita pun buka. Okay, kita tunggu saat. So, bila kita sebut pasal pemodelan, dia ada banyak bentuk, banyak bahan, banyak cara, banyak jenis lah. Okay. Dia dah buka dah. Okay, benda pertama, kat sini kita ada jenis-jenis objek yang berada di standard primitive. Dia berada di butang create ni, butang create, ni create, ni geometry, dan kemudian pilih standard primitive. Standard primitive ni yang basic ni lah, kita ada box, kita ada cone lah, boleh buat bentuk macam ni, bentuk cone ni. Kemudian kita ada bentuk sphere, geosphere. Beza sphere dengan geosphere ni adalah dia punya, kalau kita tengok kat sini nampak dia punya wireframe dia berbeza. Kemudian kita ada bentuk silinder. Silinder ni selalu kita guna untuk buat gelas lah. Dia bentuk dia bulat, lepas tu dia ada macam tu kan. Kemudian kita ada bentuk tube. Tube ni kalau tak silap, okay, dia macam bentuk gelas lah kan, kita panggil kan. Macam kalau kita nak buat bentuk macam cincin ke kan. Kemudian dia ada bentuk torus. Bentuk torus tu atau bentuk donat. Dan dia ada bentuk piramid. Kemudian dia ada bentuk teapot. Kemudian dia ada bentuk plane. Plane ni adalah kita panggil itulah, macam kita buat karpet macam tu lah. Okay. So next, selain standard primitive, kita ada extended primitive. Standard primitive kita ada bentuk apa ni? Hydra. Ni torus juga, tapi dia jenis bukan donat lah. Tak tahu apa kegunaan dia tu. Untuk buat Maggi. Chamfer box. Chamfer box ni dia macam bulat, tapi dia ada ni. Macam seolah-olah macam kita nak buat bentuk katil ke kan. Lepas tu yang ni. Apa dah bentuk dia macam apa? Chamfer cylinder. Chamfer. Dia bentuk silinder tapi dia chamfer. So, all tank ke apa dia? Rasa ada bentuk bulat. Bentuk kapsul. Macam, yang ni pun kapsul juga kan. Yang tu pun macam kapsul. Yang ni lagi inilah. Lagi smooth lah. Lepas tu, dia macam guna minion. Bentuk minion. Spindle ni bentuk apa ni? Satu geng lah ni. Cuma dia macam menajam kan. L seolah-olah macam kita buat dinding.
C. Jadi L tadi, okay, kesilapan kita dia kena dia nak tahu kelebaran kita. Ring width. Ring width ni nak kata macam kapet pun dia. Tapi dia ada lubang kat tengah tu kan. Horse. Macam dia ada pusing-pusing kat situ. Prism. Prism ni dia macam kita buat apa tu? Macam atap rumah je. Macam atap rumah kan selalu rumah empat segi kan. Prisma. Bentuk prisma. Okay. Okay, kita dah tahu dah cara nak guna. Dia ada standard primitif dan standard primitif. Dia pula ni. Lepas tu, okay, kita tengok sambung balik apa yang dia perlukan. Menyunting objek 3D. Okay, salah satu cara nak guna untuk sunting, dia boleh, contohnya kalau kita hang ke apa ni? Ya ampun. Kita save dulu. Tajuk dia apa? Objek 3D. Sebab dia ada benda kotak apa benda ni. Kita tutup tak? Ya Allah. Okay, tak ada dah. Kalau dia jadi balik lagi, kita tutup, buka balik. Tunggu sekejap. Ingat tak tadi kita belajar pasal X, Y, Z tadi? Pasti X, pasti Y, pasti Z tu. Ingat tak yang pasal dia sebut tentang apa kan? Nak tengok balik lah. Okay. So kalau kita tengok kat sini, kalau kita dah hasilkan sebuah empat segi kan? Kita tengok nota sikit. Ada tak nota sini? Wih. Sana. Modul Form 4. Ada. Kita buka banyak kan? Okay, kejap lah. Kita tengok dekat modul Form 4. Modul Form 4, yeah. Dia kata dia ada sebut pasal kelebaran tu kan? Dia kata paksi kelebaran merujuk kepada satah X. Jadi lebar dia tu cara nak edit. Sana ingat balik. Lebar X. Lebar X. Ketinggian Y. Kedalaman Z. Okay, kita tengok balik, buka balik 3D tadi. Dia kata apa tadi? Kelebaran X kan? Yang ni X. So, dia jadi lebar. So, yang ni kita panggil kedalaman lah. Kedalaman maksudnya lagi ni lagi dalam lah. Yang ni Y adalah ketinggian. Tapi kalau dari sini macam bukan ketinggian, macam X, macam Z yang ketinggian kan. Mungkin tu sebab nota tu merujuk kepada Blender kot kan. Kita kata macam tu lah. Okay,
So, yang ni cara nak edit. Ada 3 cara. Satu, move tool. Kita boleh ubah tempat kedudukan dia dari arah paksi Y, paksi X dengan paksi Z. Kemudian kita boleh rotate. Sama ada nak rotate belah sini, rotate belah sini ataupun rotate belah sini. Lepas tu, cikgu bagi nota tambahan, nota yang tak masuk periksa sikit. Selalunya kan, kalau cikgu nak buat ni, nak buat box ni, dia ada macam segmen ni lah. Contohnya kita buat segmen 3 segmen, 3. Kamu nampak. Ni bila kita buat segmen tu, kalau dekat sini kita nampak, bila dia tak ada segmen, dia jadi satu macam ni. Bila dia ada banyak segmen, dia akan jadi macam ni. Dia ada macam 3X, 3Y, 3Z. Jadi ada 3 ni lah. Kalau kita nak tengok ni, kita ambil view. Bukan view lah, kita ambil wireframe. Okay. Tak cantik? Ada tak wireframe width? Kan dia. Okay. So, ni untuk penambahan. Kalau kita pergi dekat modifier list ni, kita boleh extrude. Kita cari perkataan extrude. Ada tak? Ataupun edit mesh. Dia ada pilihan. Sama ada kita nak ubah daripada segi bentuk macam ni. Ubah dia punya partikel dia tu. Partikel lah kita panggil vertex tu. Ataupun kita nak ubah dari segi garisan. Garisan ni kita panggil apa? Edge. Maksudnya kita ubah macam tadi. Kita ubah dari segi bintik dia kan. Bintik dia ubah macam ni. Tapi yang ni boleh ubah ke sini. Manakala yang ni pula dia macam ni pada ni. Face. Maksudnya kalau kita ambil bahagian tengah ni. Yang ni yang face. Polygon. Kan. Kalau sama lah kot gang dia. Yang ni sama juga. Ni kalau keseluruhan macam seolah-olah ni edit object, element, polygon, face. Okay, betul face. Face sama. Okay, so kalau kita tekan face, lepas tu kita nak extrude, tekan extrude, kita dah hasilkan macam bentuk apa hammer. Kita extrude lagi, nampak tak apa yang berlaku? Kita seolah-olah buat, kita panggil tu, kita menambah objek vertex ni. Jadi tak masuk periksa. Ni just macam contohnya kamu nak buat bentuk kapal terbang semua kan. Lepas tu yang tu satu, kita boleh patah balik. Apa lagi ya? Contohnya kita ada 2 benda. Kita nak buat pintu. Kita bayangkan kita nak buat pintu. Dia macam edit mesh ni macam terganggu. Kita kena hilangkan dia. Yes. So macam contoh kita nak buat, kita kata kita buat bilik, tapi kita nak bilik, kita nak potong bahagian yang kita tak mau ni. Warna purple ni adalah bahagian yang kita tak mau. Jadi yang tu kita panggil kaedah Boolean. Ni apa kita buat? Tapi dekat sini, standard primitive, kita pergi kat compound object. Ulang balik. Tapi dekat compound object, tapi Boolean, tapi operand, kita boleh buang. Nampak? Macam contoh yang dulu kita buat, kalau contohnya dulu kita belajar freehand, kita ada buat bentuk bulan kan. Jadi kita pun nak buat bentuk bulan tu, kita kena buat bulat satu lagi. Lepas tu kita ambil modify punch union. Tapi yang ni pun sama jugalah. Yang ni kita buat, kita pilih bahagian yang kita mau. Compound, Boolean, operand, tekan bahagian yang kita tak mau. Jadi bentuk bulan. Jadi ada banyak jenis lagi lah untuk design ni. Tapi tu salah satunya lah. Okay, sekejap lah.